Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi, akan berkongsi dengan anda dalam subjek Sains Sukan tingkatan 5 di dalam bidang 7 iaitu kecederaan sukan dan langkah pencegahan. Okey. Unit yang terakhir dalam bab ini adalah unit 7.5 iaitu stres haba, di mana pada akhir bab ini murid akan dapat menjelaskan tentang stres haba dan punca stres haba, boleh menjelaskan tentang kecederaan yang disebabkan oleh stres haba dan dapat mencadangkan strategi mengurangkan risiko stres haba. Okey, tengok gambar ni pun dah tahu sampai buka zip di sini kerana panas. Suhu badan yang normal adalah antara 36 Celsius hingga 37 Celsius. Suhu badan di bawah 35 Celsius mempunyai risiko hipotermia, iaitu manakala suhu badan 34 Celsius ke atas pula mempunyai risiko demam dan penyakit haba yang lain. Pendedahan berterusan kepada haba yang tinggi menyebabkan tindak balas negatif kepada sistem tubuh seperti kekejangan, pengaliran semula darah ke jantung tidak mencukupi dan lain-lain. Hal ini menyumbang kepada berlaku gangguan stres haba yang serius seperti radang haba, ruam haba, strok haba, kekejangan haba dan keletihan haba. Walau bagaimanapun, suhu badan yang tinggi ini dapat dikawal secara semula jadi melalui proses perpeluhan. Oleh itu, untuk unit ini akan membincangkan tentang stres haba dan punca stres haba, kecederaan yang disebabkan oleh stres haba dan strategi untuk mengurangkan risikonya. Baik, tengok dulu. Apakah punca stres haba? Baik. Stres haba yang terjadi apabila tubuh terdedah kepada bahang matahari. Okey, di mana suhu persekitaran tinggi berbanding suhu badan. Dan kelembapan udara yang tinggi semasa menyertai aktiviti sukan. Keadaan ini menyebabkan badan tidak berupaya untuk menghilangkan haba menerusi radiasi. Kelembapan udara sekitar kita ni yang tinggi iaitu antara 65% hingga 70% boleh menjejaskan kehilangan haba melalui proses perpeluhan. Rajah 7.22 nanti akan menerangkan punca stres haba yang berlaku. Punca dalaman yang boleh menyebabkan stres haba ialah pengurangan kandungan air dan elektrolit dalam badan. Okey, info khas dulu. Bagaimanakah badan bertindak balas ketika cuaca panas? Tubuh dapat mengawal suhu persekitaran dengan meningkatkan aliran darah ke permukaan kulit dan juga perpeluhan. Keadaan ini menghilangkan haba dari permukaan badan melalui proses sejatan. Haba juga boleh hilang disebabkan oleh radiasi dan perolakan dari permukaan kulit. Ni gambar tadi. Okey, punca stres haba di mana haba daripada bumi, okey, pakaian sukan berwarna gelap, kasut, baju, seluar semua, tiada tiupan angin, suhu persekitaran tinggi, terdedah kepada sinar matahari, kelembapan udara sekeliling ataupun humiditinya tinggi, jangka masa terdedah kepada persekitaran luar tinggi. Inilah antara punca-punca kita boleh dapat stres haba. Kesan stres haba, ketika dalam keadaan rehat, badan akan kehilangan 75% daripada haba secara kondaksi, perolakan atau radiasi melalui peredaran darah di bawah permukaan kulit. Apabila haba dalam badan meningkat, saluran darah akan mengembang dan kadar nadi meningkat lebih tinggi. Keadaan ini memberi tekanan kepada jantung dan sistem peredaran darah. Tengok di sini, carta indeks haba. Okey. Suhu 32 Celsius hingga 40 Celsius. Risikonya kekejangan haba atau keletihan haba. Solusinya ubah suara latihan, minum air setiap 15 ke 20 minit. Suhu 40 hingga 51.1 Celsius.
risikonya sama juga dan tambah sikit strok haba. Ubah soal latihan, tidak boleh memakai pelindung kepala atau perlu memakai pakaian paling ringkas. Rehat dan kerap minum air setiap 15 minit. Okey, kalau sini perlu memakai pakaian yang paling ringkas. Ni kena tengok jugalah. Okey, tempat yang sesuai, jangan sampai menjolok mata. Okey, 51.7% ke atas risikonya stres haba, berhentilah membuat latihan. Jangan ambil risiko dengan terus berlatih. Okey, kecederaan yang disebabkan oleh stres haba. Ketidakaturan minor ataupun minor irregularity. Okey, yang pertama, radang kulit yang disebabkan oleh sinar matahari menyebabkan kulit kemerah-merahan dan terasa panas disentuh. Di samping risiko lain seperti kulit kering, bintik-bintik gelap, bintik-bintik kasar dan kanser kulit ataupun melanoma. Simptom dia, kalau kelas pertama, kulit merah dan sakit. Kelas kedua, melecet atau menggelupas. Kelas ketiga, melecet teruk, pendarahan dan kerosakan tisu dalaman. Maksudnya dah teruklah, rosak sampai boleh berlaku pendarahan. Okey, ruam haba yang kedua. Ruam haba pula akan menyebabkan tumpuk kecil, kemerah-merahan atau berjerawat. Bahagian badan yang biasa terdedah kepada keadaan ini ialah dada, leher, pangkal peha dan siku. Rawatan terbaik ialah menyediakan persekeran yang sejuk, kurang lembap dan kawasan kering. Bedak serbuk boleh digunakan untuk meningkatkan keselesaan dan elakkan penggunaan krim kerana boleh menyebabkan kulit menjadi lebih teruk. Okey. Kebiasaannya, ruam haba tidak memerlukan rawatan perubatan. Simptom dia senang aja, ruam kemerah-merahan dan kegatalan. Ketidakaturan major ataupun major irregularity. Yang pertama, kekejangan haba, head cramp, ialah kecederaan haba yang disebabkan oleh kehilangan sejumlah besar elektrolit dan air melalui senaman. Kekejangan haba ini biasanya dikaitkan dengan kekejangan pada bahagian perut, lengan dan betis. Hal ini disebabkan oleh air atau elektrolit yang tidak mencukupi dalam badan. Masalah ini tidak berlaku serta-merta tetapi berkemungkinan boleh berlaku pada lewat malam atau ketika rehat. Perpeluhan yang banyak menyebabkan kekejangan haba, terutamanya apabila atlet tidak menggantikan garam atau potasium dengan sistematik walaupun air diganti dengan cukup. Yang contoh krem kat situ. Simptomnya berlaku secara tiba-tiba, panas dan kulit lembap, suhu badan masih normal tetapi mula meningkat secara perlahan-lahan. Okey, kedua, keletihan haba, heat exhaustion. Ia disebabkan oleh kehilangan air dan elektrolit melalui perpeluhan. Keadaan ini berlaku kerana terdedah kepada suhu tinggi dan dehidrasi. Sekiranya tidak dikawal, akan menyebabkan berlaku strok haba yang boleh merosakkan otak dan organ penting yang lain serta boleh menyebabkan kematian. Simptomnya, perpeluhan yang banyak, rasa dahaga akibat daripada dehidrasi, kulit sejuk, lembap dan pucat, kadar nadi meningkat 120 ke 200 denyutan per minit, tekanan darah rendah daripada normal, kurang daripada 120 per 80 mg Hg. Letih, lemah atau kehilangan koordinasi. Okey, yang ketiga, strok haba. Strok haba pula memerlukan rawatan perubatan dengan segera kerana telah merekodkan kadar kematian yang tinggi. Strok haba bermula dengan gejala kekejangan haba, keletihan haba dan seterusnya meningkat secara mendadak kepada keadaan strok haba
diikuti oleh kemerosotan tahap fizikal atlet. Apabila badan kehabisan bekalan air dan elektrolit, perpuluhan akan terhenti menyebabkan suhu badan akan meningkat dengan cepat. Strok haba berlaku dengan lebih mudah apabila badan telah mengalami gangguan haba. Berikut adalah simptom awal dan simptom lanjutan bagi strok haba. Simptom awalnya dia adalah keliru, muntah, pening kepala, kadar nadi laju, badan jadi lemah. Masalah pernafasan, anak mata menjadi kecil, tekanan darah naik lebih cepat, suhu badan melebihi 360 Celsius, kulit kemerahan dan kulit kering tidak berpeluh untuk kebanyakan kes. Simptom lanjutan boleh koma, berlakunya sawan, pengsan, tak dapat mengesan kadar nadi, suhu badan melebihi 42 darjah Celsius. Yang ni tadi saya minta maaf 39 darjah Celsius. Minta maaf, saya salah ni sini. Okey. Strategi mengurangkan risiko stres haba. Baik, yang pertama, aklimasi terhadap keadaan panas secara beransur-ansur. Atlet mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan cuaca panas dan membuat perancangan latihan yang mudah dan tidak terlalu berintensiti tinggi. Selain itu, atlet mesti membiasakan diri dengan keadaan panas dan kelembapan yang tidak stabil pada minggu pertama serta kedua sesi latihan. Atlet juga digalakkan untuk memulakan latihan penyesuaian lebih awal seperti beberapa bulan sebelum musim pertandingan yang sebenar. Sekiranya sesi latihan perlu dilakukan semasa cuaca panas, maka atlet perlu melakukan aktiviti di tempat yang terlindung. Okey. Kena prepare. Nak tengok juga di mana tempat kita akan bertanding dan ramalan cuaca pada ketika itu. Jadi, latihannya mesti ke arah itu. Cuma, jika nak cari juga tempat panas, atlet kena cari berlatih tempat yang terlindung. Contohnya di bawah bumbung. Okey, yang kedua, peka kepada cuaca panas dan kelembapan. Suhu dan kelembapan udara persekitaran perlu diambil kira semasa melakukan latihan. Atlet disarankan untuk membuat pengiraan jumlah suhu dan kelembapan humidity. Contoh, suhu 27 darjah Celsius tambah kelembapannya 51 Celsius. Peratus, maaf saya. Sama dengan 78. Sekiranya jumlah suhu dan kelembapan humidity adalah sama ataupun melebihi 160, langkah berjaga-jaga perlu diambil. Dan sekiranya jumlah suhu dan kelembapan humidity melebihi 180, maka latihan perlu dibatalkan. Okey. Kalau nak tahu peratus ni, ni kena tanya pegawai yang berkenaan. Okey, yang ketiga, kekerapan sela masa antara aktiviti. Sela rehat ya. Semasa membuat aktiviti, seseorang atlet perlu mengambil kira masa rehat. Semasa cuaca panas, seseorang atlet perlu berehat pada kadar 15 minit untuk setiap 1 jam. Atlet perlu berehat di tempat yang terlindung, tanggalkan alat pelindung kepala jika ada dan longgarkan sedikit pakaian untuk pengudaraan. Contoh gitulah. Yang keempat, keperluan air. Minum air adalah menjadi satu kemestian kepada setiap atlet. Atlet perlu minum sebanyak yang boleh apabila berada di tempat yang panas. Minuman sukan yang mengandungi garam mineral adalah tidak perlu. Okey, kena ingat ni. Minuman sukan yang mengandungi garam mineral adalah tidak perlu. Jadi hanya minum air kosong sahaja. Okey. Kelima, timbang berat badan. Atlet perlu menimbang berat badan setiap kali sebelum dan selepas latihan bagi tujuan mengawasi kadar kehilangan air dalam badan. Kehilangan air yang melebihi 3% dikategorikan sebagai berisiko
dan 5% adalah sangat bahaya kepada atlet. Nak tahu ini kita dah belajar dulu. Okey, boleh kira berapa peratus berat badan. Pakaian yang sesuai. Pakaian atlet mesti disesuaikan dengan keadaan cuaca yang panas. Baju yang telah dibasahi dengan peluh perlu ditukar segera untuk keselesaan atlet. Topi atau pelindung kepala yang sesuai adalah disarankan ketika berlatih atau bermain di tempat terbuka. Okay. Ketujuh, mengenal pasti atlet yang berisiko. Setengah atlet lebih cenderung untuk mendapat stres haba jika dibandingkan dengan atlet yang lain. Jurulatih dan atlet sendiri bertanggungjawab untuk mengenal pasti dan mengambil berat tentang keadaan yang boleh mendorong kepada keadaan ini. Situasi seperti berat badan berlebihan, penyakit kronik atau diabetes ialah petanda utama dalam mengenal pasti atlet yang berisiko. Oleh itu, perhatian rapi perlu diberikan kepada atlet yang pernah mengalami keadaan seperti ini. Yang ke-8, mengenal pasti simptom atau tanda awal. Jurulatih atau atlet perlu mengambil berat tentang tanda awal dehidrasi atau penyakit haba seperti keletihan, kelesuan, hilang fokus atau pitam. Atlet yang mengalami keadaan ini perlu segera berhenti daripada bermain dan rehat di tempat yang terlindung. Okey, jadi kena tahulah. Yang paling penting adalah atlet itu sendiri. Rasa bagaimana badan dia. Jangan kerana nak mencapai kemenangan, tapi badan dah rasa tak larat, tapi buat juga. Itu yang jadi punca sebenar. Okey, mari kita lihat apakah contoh soalan yang boleh dikeluarkan untuk bab ini. Ini contoh satu lah untuk soalan untuk objektif. Antara berikut manakah strategi untuk mengurangkan risiko stres haba? Dia bagi 4 pilihan jawapan dan pilih jawapan yang betul. Sama juga banyak kepada soalan struktur dan esei. Terangkan maksud stres haba, nyatakan punca berlakunya stres haba, nyatakan simptom-simptom injured untuk stres haba, apakah perbezaan antara keletihan haba dan strok haba, nyatakan 3 impak peralatan perlindungan sukan terhadap stres haba. Yang tujuh ni adalah anda telah disuruhkan untuk menguruskan kejohanan mentadisa peringkat sekolah. Sebagai pengarah teknikal, apakah yang anda boleh lakukan untuk membantu mengurangkan kecederaan strok haba dalam kalangan peserta? Boleh pilih sendirilah, pilih. Okey, contohnya dekat sediakan air pancut ke macam mana ke untuk siram badan. Bagikan air ke macam mana ke. Okey. Itu boleh dijawab dia lah. Okey, sekian saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.